Pengisytiharan mengejutkan yang sukar dipercayai baru sahaja keluar dari Slovakia. Negara yang pernah dianggap tidak dapat diselamatkan, bahkan oleh Eropah dengan kadar pengangguran 28% dan sifar pelaburan, telah bangkit dalam tempoh 30 tahun untuk menjadi pengeluar kereta nombor 1 di dunia per kapita. Jerman, Prancis dan Jepun telah berpaling, meninggalkan tanah putus asa itu. Negara yang menghulurkan tangan pada saat-saat terakhir itu hanyalah satu, Malaysia. Tanpa Malaysia, negara ini pasti sudah lenyap dari peta. Kerajaan Slovakia secara rasmi telah mengucapkan terima kasih, menyebabkan seluruh dunia terkejut. Bagaimanakah Malaysia berjaya membangkitkan sebuah negara yang hampir mati? Kisah keajaiban yang mendebarkan ini bermula sekarang. Di mana Anda mendengarnya? Jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Hai, saya Leonard. Walaupun saya memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Ekonomi Slovakia, sebenarnya, setiap pagi saya melihat cermin dan bertanya kepada diri sendiri, adakah negara ini masih wujud hari ini? Saya berdiri di hadapan tingkap di tingkat 4.000 pejabat Kementerian Ekonomi di Bratislava, merenung pemandangan yang menyedihkan. Angka kadar pengangguran 28% bermakna hampir 3 daripada 10 orang yang berjalan di jalanan tidak mempunyai pekerjaan, dan di mata mereka, tiada lagi harapan, hanya pandangan kosong, bukan kemarahan. Pandangan itu menusuk hati saya setiap pagi. Di meja saya, terdapat 6 kertas cadangan pelaburan yang telah dihantar kepada syarikat-syarikat dari pelbagai negara Eropah, Amerika Syarikat, dan Jepun dalam tempoh 2 tahun yang lalu, tetapi hanya 3 balasan yang diterima, dan semuanya adalah penolakan yang sopan. Alasan umum mereka ialah Slovakia, kekurangan infrastruktur, pasaran yang kecil, dan terlalu berisiko untuk melabur. Jauh di luar tingkap, ke arah Košice, terdapat kilang-kilang industri senjata yang pernah menjadi kebanggaan negara ini. Tetapi kini hanya tinggal pagar besi yang berkarat dan tingkap pecah, terbiar seperti runtuhan. Sejak peralihan rejim pada tahun 1989, pasaran besar Soviet telah hilang, dan kilang-kilang kami turut mati bersamanya. Sejak itu, negara ini berada dalam kemerosotan yang berterusan. Semasa mesyuarat pagi, Menteri Ekonomi, Marek, masuk dengan wajah muram dan meletakkan laporan KDNK terbaru di atas meja seolah-olah melemparkannya. Angka pertumbuhan 0,01% secara praktikal bermaksud sifar pertumbuhan. Marek memberitahu bahawa Kesatuan Eropah telah meninggalkan kami sepenuhnya dan tiada lagi dana bantuan, tetapi saya tidak dapat memberikan sebarang reaksi kerana saya telah menjangkakannya. EU melabel kami sebagai negara gagal. Walaupun Poland, Republik Czech, dan Hungary pulih dengan pantas, Slovakia sendirian merosot, menjadi anak yang ditinggalkan oleh Eropah. Di jalanan, orang muda berhijrah ke Jerman dan Britain, meninggalkan warga tua dan masa depan negara hilang dalam masa nyata. Berita yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada mesyuarat tergempar pukul 3 petang adalah lebih mengejutkan. Rizab mata wang asing telah jatuh ke tahap kritikal, dan gaji penjawat awam mungkin tidak dapat dibayar dalam tempoh 6 bulan. Bilik mesyuarat dipenuhi kesunyian, dan tiada sesiapa yang dapat menawarkan penyelesaian. Saya tinggal di pejabat malam itu, membelek satu demi satu dokumen di meja saya statistik pengangguran, senarai syarikat yang muflis, dan angka penghijrahan semua nombor itu menceritakan kematian negara. Apa gunanya jawatan sebagai timbalan menteri jika saya tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan negara? Pada masa itu, setiausaha saya, Elena, masuk ke pejabat, walaupun sudah larut malam, dan menyerahkan sekeping faks. Itu adalah maklumat daripada Agensi Perdagangan Austria yang menyatakan bahawa sebuah syarikat besar dari Malaysia sedang mencari tapak pengeluaran di Eropah. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia, tetapi saya tahu ia adalah sebuah negara kecil di Asia dan pernah mengalami zaman yang sukar. Saya juga mendengar kabar angin bahawa mereka berkembang pesat dengan kereta dan produk elektronik baru-baru ini dan sedang bersedia untuk memasuki pasaran Eropah. Saya bertanya kepada Elena sama ada maklumat ini pasti, dan dia mengangguk, mengatakan mereka juga telah menghubungi Poland dan Hungary. Saya merasakan jantung saya berdebar seketika. Ini mungkin peluang terakhir, tetapi tidak lama kemudian realiti menekan saya. Mengapa syarikat Malaysia akan memilih Slovakia? Kami tidak mempunyai lebuh raya, landasan kereta api kami usang, dan kami tidak mempunyai pelabuhan. Kami ketinggalan dalam setiap aspek berbanding Poland atau Hungary. Malam itu, saya berbaring di sofa pejabat, memandang siling, dan berfikir, saya perlu meyakinkan Malaysia entah bagaimana. Ini adalah peluang terakhir,
dan jika kami gagal, Slovakia akan benar-benar berakhir. Saya bangun pukul 4 pagi dan duduk di meja saya, mula menulis cadangan untuk syarikat Malaysia. Saya perlu mencari kelebihan kami. Tetapi upah rendah, tenaga kerja yang tekun, dan akses ke pasaran Eropah adalah syarat yang turut dimiliki oleh negara lain. Satu-satunya kad yang boleh saya gunakan ialah keputusasaan. Kami benar-benar memerlukan dan kami sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan negara ini. Kami boleh memberikan tanah, mengurangkan cukai, dan mengubah undang-undang. Apabila pagi tiba, saya melihat orang ramai berjalan dengan langkah berat menuju ke tempat kerja di luar tingkap. Mereka tahu negara ini sedang runtuh. Saya juga tahu masa semakin suntuk. Saya melaporkan kemungkinan pelaburan syarikat Malaysia kepada Menteri Ekonomi Marek. Dia menunjukkan sedikit harapan tetapi kemudian menggelengkan kepala, mengatakan kemungkinannya rendah. Namun dia berkata, mari kita cuba juga. Sejak hari itu, saya mula mengkaji tentang Malaysia, mencari maklumat di perpustakaan dan menghubungi kedutaan. Malaysia adalah sebuah negara yang bangkit daripada kemiskinan dan mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Rakyat Malaysia mempunyai sejarah yang serupa dengan kami. Mereka miskin, mengalami kesukaran, dan pernah dipandang rendah, tetapi mereka bangkit. Sementara kami tidak. Adakah mungkin Malaysia akan memahami kami? Sebagai negara yang melalui penderitaan yang sama, adakah mereka akan menghulurkan tangan? Walaupun saya tahu ia tidak realistik, saya memegang harapan itu. Saya menyiapkan cadangan pelaburan setebal 90 muka surat yang mengandungi segala-galanya tentang Slovakia, sejarah kami, keadaan semasa, dan masa depan kami yang penuh harapan. Pada halaman terakhir, saya memasukkan mesej yang saya tulis sendiri. Kami ditinggalkan oleh Eropah tetapi tidak berputus asa, dan rakyat Slovakia adalah rajin dan sanggup belajar. Jadi jika diberikan peluang, kami akan melakukan yang terbaik. Tolong beri kami peluang. Saya menghantar cadangan itu kepada 17 syarikat utama Malaysia melalui pos, tetapi saya tidak pasti sama ada akan mendapat balasan dan hanya boleh menunggu. Sebulan berlalu tanpa balasan, dan setelah 2 bulan masih tiada berita, saya semakin letih. Setiap pagi apabila saya masuk kerja, saya bertanya kepada Elena sama ada berita, tetapi dia menggelengkan kepala dan saya kembali duduk di meja saya, melihat dokumen-dokumen yang tidak bermakna. Kadar pengangguran melebihi 29% dan bilangan gelandangan di jalanan meningkat. Orang muda masih meninggalkan negara dan KDNK berada di ambang kejatuhan ke zon negatif. Terdapat berita bahawa ibu pejabat EU sedang mempertimbangkan Slovakia sebagai subjek penstrukturan semula, yang hampir sama dengan pengisytiharan kebangkrapan negara. Kami menjadi beban kepada Eropah. Namun, pada suatu petang, Elena berlari masuk, termengah-mengah dan menyerahkan sekeping faks. Ia adalah komunikasi kecemasan daripada Agensi Perdagangan Austria, yang menyatakan bahawa sebuah syarikat kereta Malaysia sedang giat mempertimbangkan untuk memasuki Eropah, dan Slovakia berada dalam senarai calon bersama Poland, Hungary, dan Republik Czech. Walaupun masih di peringkat awal, mereka sedang menguji niat kerajaan setiap negara. Saya membaca faks itu 3 kali. Saya tidak dapat mempercayainya. Adakah benar syarikat Malaysia sedang mempertimbangkan kami? Tangan saya menggigil. Saya segera menghubungi kedutaan Malaysia dan duta mengesahkannya sebuah konglomerat Malaysia sedang mencari tapak kilang di Eropah, dan Slovakia adalah salah satu yang dipertimbangkan. Selepas menamatkan panggilan, saya memandang keluar tingkap, dan langit Bratislava kelihatan sedikit lebih cerah. Mungkin itu hanya khayalan, tetapi hati saya berdebar setelah sekian lama. Sudah tentu, realiti masih kejam. Poland dan Hungary jauh lebih berfaedah daripada kami, dengan infrastruktur yang lebih baik, pasaran yang lebih besar, dan kestabilan politik. Kemungkinan Slovakia dipilih adalah tipis. Namun saya tidak boleh berputus asa. Ini mungkin peluang terakhir. Jika syarikat Malaysia datang, mungkin kami boleh menyelamatkan negara ini. Kami tidak mempunyai tempat untuk berundur lagi. Jika kali ini kami gagal, negara akan berakhir. Dan jika Malaysia memilih kami, itu akan menjadi satu keajaiban. Malam itu, saya tidur nyenyak setelah sekian lama. Saya bermimpi, bukan mimpi ngeri, tetapi mimpi di mana kilang didirikan di Slovakia, orang ramai bekerja, dan kanak-kanak ketawa. Keesokan paginya, saya melaporkannya sekali lagi kepada Menteri Ekonomi Marek. Dia ragu-ragu tetapi berkata, mari kita cuba juga. Saya duduk di meja saya dan bertekad. Saya akan meyakinkan Malaysia walau apapun. Masa depan Slovakia bergantung pada perkara ini.
Nama Malaysia tidak pernah hilang dari fikiran saya. Mereka adalah harapan terakhir kami. Dan begitulah, saya mula menunggu Malaysia. Kira-kira seminggu selepas memendam harapan terhadap Malaysia, saya menerima panggilan yang tidak dijangka dari Brussels. Biro Keselamatan Ekonomi EU memberitahu bahawa mereka akan menghantar pasukan tinjauan untuk menilai keadaan ekonomi Slovakia. Lawatan sedemikian biasanya bukan petanda yang baik. Ia berkemungkinan besar adalah persediaan untuk mengenakan program penstrukturan semula atau penjimatan yang ketat. Pada hari Isnin, 23 Mac, pukul 10 pagi, Timbalan Ketua Biro Keselamatan Ekonomi EU, Kaspar, tiba di lapangan terbang Bratislava. Saya, bersama Menteri Ekonomi Marek, keluar untuk menyambutnya. Kaspar adalah seorang Jerman pertengahan 50-an, seorang birokrat Brussels yang tipikal dengan sut kelabu dan cermin mata berbingkai emas. Dari pertemuan pertama, saya merasakan sikap dingin dan keangkuhan. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi, Kaspar merenung keluar tingkap dan bergumam bahawa Bratislava kelihatan lebih mundur daripada yang dia jangkakan. Nada bicaranya jelas menunjukkan rasa superioriti orang Eropah Barat yang memandang rendah negara-negara Eropah Timur. Saya tahu saya harus menahan diri, tetapi darah saya mendidih. Setibanya di bilik mesyuarat Ibu Pejabat, Kaspar mengeluarkan seberkas dokumen tebal dari bagnya dan membentangkannya di atas meja. Ia adalah laporan yang penuh dengan penunjuk ekonomi Slovakia, kadar pengangguran 28%, pertumbuhan KDNK 0.01%, kadar penurunan rizab mata wang asing, semua angka suram yang sudah kami sedia maklum. Kaspar memandang kami di atas cermin matanya dan berkata bahawa keadaan ekonomi Slovakia jauh lebih serius daripada yang dijangkakan EU. Menteri Marek menjawab bahawa kami menyedari keseriusan keadaan dan sedang mencari pelbagai penyelesaian, tetapi Kaspar menggelengkan kepala seolah-olah mendengus dan dengan tajam menunjukkan bahawa Slovakia tidak mencapai sebarang hasil konkret dalam 3 tahun terakhir dan hanya memakan dana bantuan EU tanpa melakukan pembaharuan. Saya ingin membela diri, tetapi ia adalah kebenaran, jadi saya terpaksa berdiam diri. Semasa mesyuarat berlangsung, Kaspar menjadi semakin terus terang. Dia berkata bahawa asas industri Slovakia telah runtuh, tiada pelaburan asing, dan sumber manusia pun berhijrah ke luar negara. Dalam keadaan ini, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menerima program penstrukturan semula EU, yang bermaksud pemberhentian beramai-ramai dalam sektor awam dan pemotongan kebajikan. Ia secara praktikal adalah tuntutan untuk menyerahkan sebahagian kedaulatan negara. Pada masa itu saya memberanikan diri untuk bercakap tentang kemungkinan pelaburan syarikat Malaysia. Saya menjelaskan bahawa sebuah konglomerat Asia Tenggara sedang mempertimbangkan untuk memasuki Eropah dan Slovakia berada dalam senarai calon, sambil menekankan bahawa kami mempunyai peluang untuk memulihkan ekonomi kami sendiri. Sebaik sahaja saya selesai, Kaspar ketawa. Dan itu adalah ketawa mengejek. Kaspar menanggalkan cermin matanya, membersihkannya, dan berkata perlahan-lahan. Dia bertanya, syarikat Malaysia mana yang saya maksudkan? Apabila saya menjawab syarikat kereta, dia menggelengkan kepala dan berkata bahawa syarikat kereta Malaysia masih belum teruji di pasaran Eropah dan teknologi mereka jauh di belakang Jepun atau Jerman. Hujahnya ialah pengguna Eropah tidak mempunyai sebab untuk membeli kereta buatan Malaysia. Saya cuba membantah, tetapi Kaspar memotong kata-kata saya dan meneruskan. Beliau menegaskan bahawa syarikat Malaysia hanya berada di tahap memasang komponen dan teknologi sebenar datang dari negara maju. Beliau meramalkan bahawa kemungkinan mereka berjaya di Eropah hampir tiada. Tambahan pula, beliau memberi amaran bahawa bergantung kepada syarikat dari negara membangun seperti Malaysia adalah perjudian yang berbahaya. Menteri Marek bertanya, sama ada tidak berbaloi untuk mempertimbangkannya, tetapi Kaspar menggelengkan kepala dengan tegas. Beliau berkata bahawa apa yang diperlukan oleh Slovakia sekarang adalah pelaburan daripada syarikat Eropah yang terbukti, bukan pengembaraan syarikat Asia yang tidak menentu. Beliau memberi amaran bahawa jika mereka menerima syarikat Malaysia dan gagal, Slovakia akan jatuh ke jurang yang lebih dalam. Setiap perkataan Kaspar memusnahkan harapan kami, dan saya tidak dapat menahan diri, lalu bertanya, jadi, bagaimana EU akan membantu Slovakia? Kaspar terdiam seketika, kemudian menjawab dengan dingin. Beliau berkata bahawa EU sudah cukup membantu, dan kini tiba masanya untuk Slovakia bertanggung jawab ke atas dirinya sendiri. Kata-katanya jelas, EU tidak mahu membelanjakan wang lagi untuk Slovakia.
Kami adalah pelaburan yang gagal, dan kini kami menjadi beban yang perlu diselesaikan dengan kos yang minimum. Kaspar mengemas dokumen dan berkata bahawa Slovakia harus menghadapi realiti dan menerima pelan penstrukturan semula EU, bukannya bergantung pada rakan kongsi yang tidak menentu seperti Malaysia. Sesi makan tengah hari adalah lebih tidak selesa. Walaupun makan makanan tradisional Slovakia, Kaspar terus bercakap dengan perspektif Eurosentrik, mengatakan bahawa negara-negara Eropah Timur memerlukan sekurang-kurangnya 50 tahun untuk mencapai tahap Eropah Barat. Sikapnya yang menganggap kami sebagai warga negara kelas kedua sangat jelas. Saya tidak dapat menahannya lagi. Saya bertanya kepada Kaspar, jadi, apa yang perlu Slovakia lakukan? Kaspar berhenti sejenak, memandang saya, dan di matanya tiada belas kasihan, hanya sikap dingin. Beliau berkata, Slovakia terlalu kecil dan lemah untuk kekal sebagai negara merdeka. Menggabungkan semula dengan Republik Czech, atau diserap sepenuhnya ke dalam blok ekonomi yang lebih besar adalah lebih realistik. Mendengar kata-kata itu, kemarahan memuncak dalam diri saya. Kaspar menafikan kewujudan negara kami sendiri. Slovakia telah berjuang selama beberapa dekad untuk kemerdekaan dan baru menjadi negara merdeka pada tahun 1993 dan kini dia menyuruh kami lenyap sekali lagi. Saya meninggikan suara untuk membantah, tetapi Kaspar hanya mengangkat bahu tanpa ekspresi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Kaspar memberikan nasihat terakhirnya. Beliau berkata bahawa rundingan dengan syarikat Malaysia hanya membuang masa dan mereka akhirnya akan memilih Poland atau Hungary. Beliau berkata Slovakia mempunyai terlalu banyak risiko dan rakyat Malaysia juga akan pergi apabila mereka mengetahuinya. Beliau menasihatkan agar masa dan usaha itu digunakan untuk menyediakan pelan penstrukturan semula EU. Dalam perjalanan pulang selepas menghantar Kaspar ke hotel, saya menggenggam stereng dengan erat. Kemarahan, penghinaan, dan kekecewaan melanda serentak. Kata-kata Kaspar bergema di kepala saya. Malaysia belum teruji, Slovakia terlalu lemah. Kami tidak layak kekal sebagai negara merdeka. Saya kembali ke ibu pejabat Kementerian Ekonomi dan bertemu Menteri Marek. Dia juga marah. Beliau berkata, keangkuhan Kaspar tidak dapat diterima. Namun, Marek mengeluh dan berkata bahawa Kaspar tidak sepenuhnya salah. Kami sememangnya lemah dan kemungkinan Malaysia memilih kami adalah rendah. Pada masa itu, tiba-tiba saya terfikir, mungkin Kaspar meremehkan Malaysia kerana takut. Jika Malaysia benar-benar datang ke Slovakia dan berjaya, ia akan membuktikan keangkuhan dan ketidakcekapan EU. Brussels mungkin tidak mahu Slovakia bangkit sendiri. Di meja saya, masih terdapat dokumen berkaitan syarikat Malaysia. Saya membukanya semula. Ia menerangkan proses pertumbuhan Malaysia, teknologi mereka, dan rancangan mereka untuk memasuki Eropah. Kaspar memandang rendah Malaysia, tetapi berdasarkan penyelidikan saya, kelajuan pertumbuhan dan pembangunan teknologi syarikat Malaysia adalah sangat menakjubkan. Keesokan paginya, Kaspar kembali ke Brussels, dan sebelum berlepas, beliau memberikan amaran terakhir. Jika Slovakia mempertaruhkan nasib negara pada perjudian Malaysia dan gagal, EU tidak akan dapat membantu lagi. Ia hampir seperti ugutan, tetapi saya tidak berkata apa-apa. Selepas Kaspar pergi, Kementerian Ekonomi mengadakan mesyuarat tergempar dan lawatannya meletakkan kami di persimpangan jalan. Sama ada menerima pelan penstrukturan semula EU atau bergantung pada harapan yang tidak menentu dari Malaysia. Pendapat berpecah di bilik mesyuarat. Separuh memilih untuk mengikut pelan EU dengan selamat dan separuh lagi memilih untuk menunggu Malaysia. Menteri Marek bertanya kepada saya, Timbalan Menteri Leonard, apa pendapat anda? Saya teragak-agak seketika, tetapi kemudian menjawab, mari kita tunggu Malaysia. Saya berkata, tidak kira apa yang Kaspar katakan, kami mempunyai pilihan dan hak untuk menentukan masa depan kami sendiri. Saya menambah bahawa pelan penstrukturan semula EU hampir sama dengan menerima kematian Slovakia secara perlahan-lahan. Saya kembali ke pejabat dan duduk di meja saya. Kata-kata Kaspar masih terngiang-ngiang di telinga, tetapi saya memutuskan untuk menjadikannya sebagai motivasi. Mungkin Malaysia tidak akan datang, atau mungkin mereka datang tetapi tidak memilih kami. Tetapi jika kami tidak mencuba, kami akan kekal sebagai negara kelas kedua, sentiasa menerima ihsan EU. Kaspar memandang rendah kami, EU meninggalkan kami, dan Eropah membelakangi kami. Tetapi saya memutuskan untuk tidak melepaskan harapan bahawa Malaysia, sebuah negara di seberang dunia, mungkin berbeza. Mereka juga pernah miskin, dipandang rendah, dan ditinggalkan,
tetapi mereka bangkit. Mungkin mereka akan memahami situasi kami. Beberapa hari selepas panggilan dengan kedutaan Malaysia, saya menghabiskan setiap pagi memeriksa telefon. Saya cemas kerana tidak tahu bila pasukan tinjauan syarikat Malaysia akan tiba dan takut dengan reaksi mereka apabila melihat realiti kami. Amaran Kaspar sentiasa terlintas di fikiran. Rakyat Malaysia juga akan pergi apabila mereka mengetahui keadaan sebenar Slovakia. Pada awal April, saya membuat keputusan. Saya perlu melihat sendiri realiti negara kami sebelum pasukan perunding Malaysia tiba. Jika rakyat Malaysia meminta untuk melawat tapak, saya perlu menjadi pemandu mereka dan saya tidak akan dapat meyakinkan mereka jika saya sendiri tidak memahami keadaan kami. Saya menuju ke timur, ke Košice. Perjalanan dengan kereta dari Bratislava mengambil masa 4 jam dan di luar tingkap, padang kosong dan kilang yang terhenti berlalu. Saya tiba di kompleks pembuatan senjata Košice. Ia adalah tempat yang pernah menggaji 20,000 orang sehingga tahun 1980-an, tetapi kini ia adalah runtuhan yang mengerikan. Di sebalik pagar kawat berduri setinggi 5 meter, bangunan-bangunan berkarat berdiri seperti hantu, dan burung-burung bersarang di tingkap yang pecah. Saya menunjukkan kad pengenalan saya kepada pengawal pintu masuk dan masuk ke dalam. Bau karat dan habuk memenuhi hidung saya. Apabila saya masuk ke bangunan kilang pertama, bumbung telah berlubang dan air hujan bertakung di lantai. Talian pemasangan yang pernah membuat senjata ketepatan kini bertukar menjadi timbunan keluli berkarat. Semasa saya berjalan melalui koridor, saya menemui poster pencapaian sasaran pengeluaran tahun 1987. Pekerja dalam gambar tersenyum ceria. Di manakah mereka sekarang? Saya bertanya kepada pengawal. Kemana perginya orang yang bekerja di sini? Dia tersenyum sayu dan berkata, orang muda semuanya pergi ke barat, dan orang tua hanya bertahan dengan bantuan pengangguran. Dia sendiri pernah bekerja di sana selama 30 tahun, dan kini dia hanya mendapat 200 euro sebulan sebagai pengawal. Saya berpindah ke pusat bandar Košice, jalanan sunyi, dan 3 daripada 10 kedai ditutup. Di bangku dataran, lelaki pertengahan umur yang kehilangan pekerjaan duduk dengan pandangan kosong. Saya mendekati seorang lelaki. Beliau adalah seorang jurutera berusia 45 tahun yang tidak mendapat pekerjaan selama 7 tahun. Saya bertanya kepadanya, jika kilang baru dibuka, adakah Anda mahu bekerja semula? Dia memandang tepat ke mata saya dan menjawab, tentu. Saya akan buat apa sahaja. Pada sebelah petang saya bergerak ke utara ke Prešov. 3,000 orang kehilangan pekerjaan selepas kilang tekstil ditutup. Saya bertemu dengan pengurus pusat pekerjaan dan dia menunjukkan senarai pendaftaran penganggur. Lebih 3,000 nama penuh sesak. Pengurus itu mengeluh dan berkata, setiap minggu orang baru datang mendaftar tetapi tiada pekerjaan untuk ditawarkan. Saya bertanya, jika kilang baru dibuka, berapa ramai orang yang boleh bekerja? Pengurus itu segera menjawab, sekurang-kurangnya 5,000 orang. Semasa memandu pulang ke Bratislava pada waktu matahari terbenam, saya teringat apa yang saya lihat hari itu. Kilang yang musnah dan wajah pekerja yang kehilangan pekerjaan terus menghantui mata saya. Tetapi pada masa yang sama, saya mendapat keyakinan. Orang-orang ini bersedia untuk bekerja. Mereka hanya tidak mempunyai peluang. Setibanya di Bratislava, saya terus ke pejabat. Jika pasukan perunding Malaysia datang, apa yang perlu saya tunjukkan kepada mereka? Saya membuat kesimpulan bahawa saya perlu menunjukkan kedua-duanya. Jangan sembunyikan realiti kami, tetapi tunjukkan potensi yang terkandung di dalamnya. Keesokan paginya, saya melaporkan lawatan tapak kepada Menteri Marek keadaan di Košice dan Prešov, kilang-kilang yang musnah, dan beribu-ribu orang yang menunggu pekerjaan. Marek mendengar dengan wajah muram dan bertanya, adakah rakyat Malaysia akan mahu melabur setelah melihat keadaan ini? Saya menjawab, saya tidak tahu, tetapi apa yang boleh kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran. Menunjukkan keputusasaan dan keazaman kami, dan kemahuan untuk bangkit semula. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan dari Kedutaan Malaysia. Pasukan tinjauan syarikat Malaysia akan melawat Slovakia minggu depan. Tangan saya menggigil apabila menerima panggilan itu. Masa takdir akhirnya tiba. Saya teringat runtuhan yang saya lihat di Košice, dan wajah-wajah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Saya mula membuat persiapan. Seminggu selepas memulakan persiapan, pada hari Isnin, 12 April, pukul 9 pagi, pasukan tinjauan Malaysia tiba di lapangan terbang Bratislava. Saya dan Menteri Marek menunggu mereka di balai ketibaan.
Jantung saya berdebar kencang. Mereka adalah orang yang akan menentukan nasib Slovakia. Pintu balai ketibaan dibuka dan 7 rakyat Malaysia keluar. Lelaki yang berjalan di hadapan kelihatan pertengahan 50-an, diikuti oleh jurutera-jurutera muda. Saya membawa papan tanda dan menyambut mereka dengan ucapan yang saya sediakan dalam bahasa Melayu. Dengan sebutan yang kekok, "Selamat datang." Mereka tersenyum terkejut dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Saya memegang tangan mereka sambil berfikir, tangan-tangan ini mungkin boleh menyelamatkan Slovakia. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi, pasukan tinjauan Malaysia senyap-senyap memandang keluar tingkap. Saya takut bagaimana bangunan usang, kedai kosong dan tram yang catnya mengelupas di pusat bandar Bratislava dilihat oleh mata mereka. Berbanding Poland atau Hungary, kami terlalu daif. Seorang jurutera bercakap sesuatu dalam bahasa Melayu, dan yang lain mengangguk. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, dan saya berasa cemas. Setibanya di bilik mesyuarat Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi, saya membawa mereka masuk. Di atas meja, terdapat bahan-bahan yang saya sediakan selama seminggu tanpa tidur. Ia adalah persembahan setebal 90 muka surat mengenai keadaan ekonomi Slovakia, tenaga kerja, syarat lokasi, dan insentif cukai. Saya menghidupkan proyektor dan memaparkan halaman pertama. Tajuknya ialah Slovakia, Jantung Eropah. Tetapi soalan pertama daripada Ketua Pasukan Tinjauan Malaysia tidak berkaitan dengan persembahan itu. Beliau bertanya secara langsung, "Adakah terdapat lebuh raya dari Bratislava ke Košice?" Saya teragak-agak seketika, tetapi menjawab dengan jujur, "Tiada. Hanya terdapat jalan kebangsaan 2 lorong, dan perjalanan mengambil masa 4 jam." Ketua Pasukan Tinjauan mengangguk dan mencatat. Beliau bertanya, "Bagaimana dengan landasan kereta api?" Saya sekali lagi menjawab dengan jujur. Terdapat landasan kereta api, tetapi ia dibina pada tahun 1960-an. Jadi kelajuannya perlahan, dan kapasiti pengangkutan kargo terhad. Bagaimana dengan akses pelabuhan? Slovakia adalah negara pedalaman, dan pelabuhan terdekat ialah Rijeka di Kroasia yang terletak 300 km jauhnya. Ketua Pasukan Tinjauan terus mencatat, dan saya tidak dapat membaca apa-apa dari wajahnya. Menteri Marek campur tangan. Beliau menekankan bahawa walaupun infrastruktur kurang, kerajaan Slovakia akan memberikan sokongan penuh dan terdapat kelebihan geografi kerana terletak di tengah-tengah pasaran Eropah. Tetapi seorang jurutera Malaysia bertanya, "Adakah terdapat taman perindustrian di mana pembekal komponen boleh datang bersama-sama?" Saya terpaksa menggelengkan kepala. Tiada buat masa ini, tetapi kami boleh menyediakannya. Mesyuarat pagi berakhir, dan kami makan tengah hari bersama. Saya menyediakan brinzové halušky, makanan tradisional Slovakia, tetapi rakyat Malaysia tidak makan banyak. Mereka terus bercakap antara satu sama lain dalam bahasa Melayu, kadang-kadang membuka dokumen dan menyemak nombor. Saya berasa risau melihat pemandangan itu. Mereka kelihatan sudah membuat keputusan, dan keputusan itu nampaknya bukan Slovakia. Pada sebelah petang, kami bergerak ke Košice. Saya perlu menunjukkan kepada rakyat Malaysia runtuhan yang saya lawati seminggu yang lalu. Semasa memandu 4 jam, saya terus menjelaskan. Košice pernah menjadi bandar perindustrian Slovakia, pusat industri senjata dan keluli, dan terdapat lebih 20,000 pekerja mahir. Tetapi kini ia kosong, dan pekerja-pekerja ini sedang menunggu pekerjaan. Apabila kami tiba di kompleks pembuatan senjata Košice, matahari sudah mula terbenam. Jurutera-jurutera Malaysia keluar dari kereta dan melihat sekeliling. Mereka melihat bangunan kilang yang berkarat, tingkap yang pecah, dan tempat letak kereta yang dipenuhi rumput liar, dan mereka berbincang dengan wajah serius. Seorang jurutera masuk ke dalam bangunan, memeriksa keadaan siling dan lantai, dan jurutera lain mengambil gambar kawasan sekitar dan mencatat. Ketua Pasukan Tinjauan bertanya kepada saya, "Berapa lama masa yang diperlukan untuk merobohkan bangunan-bangunan ini dan membina yang baru?" Saya menjawab, "Jika kerajaan berusaha keras, tapak itu boleh dibersihkan dalam masa 6 bulan. Dalam perjalanan pulang ke Bratislava, pada waktu malam, kereta dipenuhi kesunyian yang berat. Rakyat Malaysia kelihatan letih dan merenung keluar tingkap, dan saya tidak tahu apa yang perlu saya katakan kepada mereka. Setibanya di hotel, saya menghantar mereka dan menerangkan jadual esok. Terdapat pertemuan dengan Perdana Menteri pada pukul 10 pagi. Ketua Pasukan Tinjauan mengangguk, tetapi saya masih tidak dapat membaca fikirannya.
Keesokan paginya, pukul 10 pagi, pejabat Perdana Menteri dipenuhi ketegangan. Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, dan saya semua tokoh utama pihak Slovakia hadir. Ketujuh ahli pasukan tinjauan Malaysia juga hadir. Perdana Menteri memulakan bicara. Beliau mengucapkan terima kasih kerana melawat Slovakia dan berkata bahawa kami mengalu-alukan syarikat Malaysia dengan setulus hati. Perdana Menteri secara langsung menerangkan situasi Slovakia, kadar pengangguran 28%, penghijrahan orang muda ke luar negara, dan asas industri yang runtuh. Tetapi pada masa yang sama, beliau menekankan kelebihan kami. Lokasi di tengah-tengah Eropah, tenaga kerja yang tekun, upah yang rendah, dan yang paling penting, komitmen sokongan penuh daripada kerajaan. Perdana Menteri berjanji akan memberikan semua sokongan yang diperlukan oleh syarikat Malaysia. Walau bagaimanapun, wajah pasukan tinjauan Malaysia masih muram. Semasa mesyuarat berlangsung, suasana menjadi semakin dingin. Pihak Malaysia bertanya soalan perbandingan dengan Poland. Mereka berkata Poland mempunyai rangkaian lebuh raya yang baik, akses yang lebih mudah ke pelabuhan Baltik, dan saiz pasaran 7 kali ganda daripada Slovakia. Soalan mereka ialah bagaimana Slovakia boleh bersaing dalam semua syarat ini. Menteri Marek cuba menjawab, tetapi tidak dapat berkata-kata. Ia adalah kebenaran. Kami ketinggalan dalam setiap aspek berbanding Poland. Ketua pasukan tinjauan berkata dengan berhati-hati, kami sangat merasai semangat Slovakia, tetapi secara realistik, kekurangan infrastruktur adalah masalah yang terlalu besar. Beliau menjelaskan bahawa walaupun kilang dibina, kos tambahan yang besar akan timbul untuk pembekalan komponen dan pengangkutan kereta siap. Dan ini adalah beban besar kepada pengurusan. Ia hampir seperti menyampaikan penolakan. Kesunyian menyelubungi bilik mesyuarat. Saya menundukkan kepala dan Menteri Marek juga tidak berkata apa-apa. Saya fikir, sudah berakhir. Pada masa itu, Perdana Menteri perlahan-lahan berdiri. Perdana Menteri mengambil sehelai dokumen di atas meja. Ia adalah surat kuasa mutlak. Beliau menyerahkannya kepada pasukan tinjauan Malaysia dan berkata dengan suara bergetar, jika anda memerlukan tanah, kami akan memberikannya secara percuma. Kami akan mengecualikan cukai selama 50 tahun. Jika tiada lebuh raya, kami akan membina walaupun terpaksa menebuk gunung. Beliau berkata, kerajaan Slovakia akan mencurahkan segala yang kami miliki. Suara Perdana Menteri semakin kuat. Tolong, selamatkan rakyat kami. Slovakia sedang mati, lebih 30,000 orang kehilangan pekerjaan, dan orang muda meninggalkan tanah air mereka setiap hari. Beliau berkata, Malaysia adalah harapan terakhir kami. EU telah meninggalkan kami, dan Eropah telah membelakangi kami. Tetapi beliau percaya Malaysia akan berbeza. Air mata bergenang di mata Perdana Menteri. Bilik mesyuarat tenggelam dalam kesunyian mutlak. Pasukan tinjauan Malaysia tidak berkata apa-apa, dan saya menahan nafas memerhatikan reaksi mereka. Saat ini akan menentukan nasib Slovakia. Setelah berdiam diri seketika, Ketua Pasukan Tinjauan perlahan-lahan membuka mulutnya. Beliau berkata, mereka perlu berbincang dengan ibu pejabat. Beliau berjanji akan memberikan jawapan akhir seminggu lagi. Mesyuarat berakhir begitu sahaja dan kami menghantar pasukan tinjauan Malaysia ke lapangan terbang. Sebelum berlepas, mereka berjabat tangan. Ketua Pasukan Tinjauan berkata, kami telah menerima keikhlasan Perdana Menteri sepenuhnya, tetapi saya masih tidak dapat membaca kepastian di wajahnya. Seminggu berlalu. Setiap pagi apabila saya masuk ke pejabat, perkara pertama yang saya lakukan ialah memeriksa telefon, tetapi tiada panggilan dari kedutaan Malaysia. Saya semakin berputus asa dan berfikir, ini tidak akan berjaya. Saya fikir mereka pasti memilih Poland. Menteri Marek juga kelihatan pasrah, dan pejabat Perdana Menteri senyap. Tetapi pada hari Jumaat, 20 April, pukul 3 petang, telefon di meja saya berdering. Ia adalah kedutaan Malaysia. Suara duta bergetar, dan beliau berkata, syarikat Malaysia telah memilih Slovakia. Seketika, saya ragu-ragu dan bertanya sekali lagi. Betul ke? Duta mengesahkan. Betul. Duta terus berkata, Naib Presiden Encik Khalid dari Syarikat Malaysia mengumumkan sendiri dalam mesyuarat lembaga pengarah ibu pejabat. Mereka memilih keikhlasan berbanding syarat. Kesungguhan rakyat Slovakia dan keikhlasan Perdana Menteri telah menyentuh hati mereka. Infrastruktur boleh dibina, dan yang penting ialah kemahuan untuk bekerja sama. Naib Presiden Encik Khalid dilaporkan berkata, Malaysia juga bermula dari tiada apa-apa, tetapi kami bangkit. Beliau percaya Slovakia juga boleh melakukannya.
Saya menamatkan panggilan dan berlari ke pejabat Menteri Marek. Saya menjerit bahawa Malaysia telah memilih kami. Marek berdiri, memegang saya, dan bertanya, "Betul ke?" Saya mengangguk sambil menahan tangis. Marek juga mengalirkan air mata. Kami berdiri begitu lama dalam diam. Malam itu, Kerajaan Slovakia mengadakan mesyuarat tergempar dan Perdana Menteri memutuskan untuk mengumumkan secara rasmi kerjasama dengan syarikat Malaysia. Keesokan paginya, berita pelaburan syarikat kereta Malaysia di Slovakia disiarkan di muka depan akhbar. Walau bagaimanapun, reaksi media Eropah adalah sinis. Akhbar Frankfurter Allgemeine dari Jerman menulis bahawa rakyat Malaysia gila dan mengejek sama ada munasabah untuk membuat kereta di lembah gunung. Le Monde dari Perancis menyindir bahawa melabur di Slovakia sama seperti membuang wang. Financial Times Britain meramalkan bahawa pelaburan ini akan gagal dalam masa 3 tahun. Kaspar dari Biro Keselamatan Ekonomi EU mengeluarkan kenyataan rasmi. Beliau berkata keputusan syarikat Malaysia adalah tidak realistik dan Slovakia akhirnya akan gagal. Beliau memberi amaran bahawa pelaburan ini akan ditarik balik dalam masa 5 tahun dan Slovakia akan menanggung hutang yang lebih besar. Beliau malah meminta syarikat Malaysia membatalkan keputusan itu sebelum terlambat. Tetapi saya tidak peduli. Tidak kira apa yang Eropah katakan, Malaysia memilih kami, dan kini tugas kami hanyalah membalas kepercayaan mereka. Wajah jurutera berusia 45 tahun yang saya temui di runtuhan Košice terlintas di fikiran. Kata-katanya bahawa dia akan melakukan apa sahaja jika kilang baru dibuka. Kini, peluang itu telah tiba untuknya. Sebulan selepas jurutera di Košice mendapat peluang, pada bulan Mei, saya sekali lagi menuju ke Košice. Kali ini, saya tidak bersendirian. Terdapat 20 ahli pasukan perintis dari Malaysia bersama saya. Mereka adalah kaki tangan syarikat pembinaan dan jurutera reka bentuk kilang. Dalam kereta, mereka terus membentangkan pelan tindakan, berbincang dengan pantas dalam bahasa Melayu. Melalui penterjemah, saya mendengar rancangan mereka. Apabila kami tiba di kompleks pembuatan senjata Košice, rakyat Malaysia segera memulakan tinjauan tapak. Mereka bekerja tanpa henti dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Mereka memeriksa setiap bangunan yang musnah dan menentukan urutan perobohan. Seorang jurutera memberitahu saya, kami akan membersihkan tapak dan memulakan kerja asas dalam masa 3 bulan. Saya terkejut. Syarikat Pembinaan Slovakia berkata, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 8 bulan. Pada awal Jun, kerja perobohan bermula dengan bersungguh-sungguh. 50 jentera berat dan 200 pekerja tambahan dari syarikat pembinaan Malaysia tiba. 300 pekerja tempatan Slovakia juga diupah. Jurutera berusia 45 tahun yang saya temui sebulan yang lalu adalah salah seorang daripada mereka. Dia menangis kerana dapat bekerja semula selepas 7 tahun. Saya menepuk bahunya. Tapak perobohan itu benar-benar seperti medan perang. Pengurus tapak Malaysia, Encik Ahmad, masuk kerja pada pukul 5 pagi dan pulang pada pukul 11 malam. Beliau sentiasa memberikan arahan kepada pekerja Slovakia. Pada mulanya, komunikasi sukar dan penterjemah perlu sentiasa berada di sisi. Tetapi selepas kira-kira sebulan, pengarah Malaysia mempelajari beberapa perkataan Slovakia dan memberi arahan secara langsung. Perkataan asas seperti cepat, hati-hati, semak. Pekerja tempatan terkejut dengan kelajuan kerja rakyat Malaysia. Seorang pekerja memberitahu saya tidak tahu sama ada orang-orang itu tidur. Mereka keluar awal pagi setiap hari dan bekerja hingga larut malam. Mereka juga datang ke tapak pada hujung minggu. Pengurus tapak Encik Ahmad memberitahu saya, di Malaysia, ini adalah perkara biasa. Mematuhi jadual pembinaan adalah penting. Musim panas yang panas bermula. Suhu di Košice melebihi 35 darjah Celsius. Keadaan kerja adalah teruk, tetapi rakyat Malaysia tidak berhenti. Sebaliknya, mereka memajukan waktu kerja ke pukul 4 pagi untuk mengelakkan panas. Mereka hanya berehat dari pukul 2 hingga 4 petang, kemudian bekerja semula hingga pukul 10 malam. Pekerja Slovakia pada mulanya kelihatan keliru, tetapi tidak lama kemudian mereka mula mengikut rentak mereka. Pada pertengahan Ogos, perobohan selesai. 2 minggu lebih awal daripada jadual asal. Pengurus tapak Malaysia segera mengarahkan kerja asas dimulakan. Penuangan konkrit bermula. Setiap kali saya melawat tapak, saya terkejut. Ia kelihatan sama sekali berbeza daripada seminggu yang lalu. Kelajuan di mana asas dibina, struktur keluli didirikan, dan dinding didirikan adalah sukar dipercayai.
Apabila musim luruh bermula, cuaca menjadi lebih sejuk. Pasukan pembinaan Malaysia tidak melepaskan peluang ini dan meningkatkan lagi kelajuan kerja. 100 pekerja tambahan datang dari ibu pejabat. Kini, 300 rakyat Malaysia dan 500 rakyat Slovakia bekerja bersama di tapak. Di kantin tapak, makanan Malaysia dan Slovakia dihidangkan bersama. Walaupun bahasa tidak sama, pekerja berkomunikasi dengan isyarat tangan. Musim sejuk Slovakia dikenali sebagai musim yang keras, tetapi pengurus tapak Malaysia tidak bimbang. Beliau berkata, musim sejuk di Malaysia juga sejuk. Kerja pembinaan diteruskan walaupun suhu di bawah sifar 20 darjah. Saya ragu-ragu, tetapi mereka benar-benar tidak berhenti. Pada bulan November, suhu turun di bawah sifar 10 darjah. Salji turun tanpa henti. Angin terasa menusuk tulang. Pekerja Slovakia mencadangkan untuk mengurangkan waktu kerja kerana sejuk. Tetapi rakyat Malaysia menggelengkan kepala. Sebaliknya, mereka menyediakan pakaian musim sejuk tambahan dan memasang khemah pemanas di tapak. Mereka menyediakan teh panas setiap kali waktu rehat. Mereka membenarkan pekerja memanaskan badan di dalam khemah selama 15 minit setiap 2 jam. Pada suatu malam, salji turun dengan lebat. Lebih 30 cm salji terkumpul dalam satu malam. Pada waktu pagi, apabila saya melawat tapak, semuanya ditutup dengan warna putih. Penyelia Slovakia berkata, kami perlu berehat hari ini. Tetapi pengurus tapak Malaysia menggunakan peralatan pembersihan salji. Mereka membersihkan salji dalam masa 2 jam dan menyambung semula kerja. Saya melihat pemandangan itu dan berfikir, orang-orang ini benar-benar tidak tahu erti berhenti. Tahun baru bermula. Saya melawat tapak Kosice. Saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. 8 bulan yang lalu, tempat itu adalah runtuhan, tetapi kini, sebuah bangunan kilang gergasi berdiri tegak. Walaupun belum siap sepenuhnya, kerangka utama hampir selesai. Kerja bumbung sedang giat dijalankan. Seorang jurutera Malaysia membawa saya masuk ke dalam bangunan. Bahagian dalam bangunan itu lebih besar daripada gabungan 10 padang bola sepak. Ketinggian siling melebihi 15 meter. Tiang-tiang keluli gergasi berdiri secara teratur. Seorang jurutera menjelaskan, ini adalah tempat talian pemasangan akan dipasang, itu adalah kemudahan pengecatan, dan di sana adalah kawasan pemeriksaan. Semuanya berjalan mengikut perancangan. Pemasangan peralatan dalaman bermula. Peralatan talian pemasangan yang dibuat di Malaysia tiba dalam kontena. Ia adalah peralatan seberat berpuluh-puluh tan. Pemasangannya memerlukan kemahiran teknikal yang khusus. Pakar peralatan dari Malaysia melatih pekerja Slovakia sambil bekerja bersama. Halangan bahasa masih ada, tetapi kini komunikasi hanya dengan isyarat dan pelan tindakan. Apabila salji cair dan cuaca bertambah baik, kelajuan kerja semakin pantas. Pengurus tapak Malaysia menetapkan semula sasaran. Beliau berkata, kilang akan siap menjelang Jun dan operasi percubaan akan dimulakan. Ini adalah 5 bulan lebih awal daripada jadual asal. Saya melaporkan kepada Menteri Marek. Saya berkata kelajuan kerja rakyat Malaysia adalah sukar dipercayai. Kilang yang syarikat pembinaan Eropah berkata akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun. Mereka cuba siapkan dalam 11 bulan. Marek bertanya dengan wajah terkejut. Betul ke boleh? Saya mengangguk. Saya menjawab, melihat mereka, saya rasa ia mungkin. Penduduk Kosice datang melawat tapak. Syarikat Malaysia membenarkannya. Lebih 3,000 orang datang. Mereka kagum melihat tapak kilang yang dahulunya runtuhan bertukar menjadi sesuatu yang baru. Seorang wanita tua berkata kepada saya tidak tahu sama ada ini mimpi atau kenyataan. Dia menangis, mengatakan anaknya dapat bekerja semula. Kerja lanskap luaran kilang bermula. Pakar lanskap Malaysia datang untuk menanam pokok dan meletakkan rumput. Logo syarikat Malaysia dan bendera Slovakia digantung bersebelahan di pintu masuk kilang. Saya terharu melihat pemandangan itu. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan setahun yang lalu. Pada awal Jun, tarikh upacara perasmian akhirnya ditetapkan. Ia adalah 25 Jun. Pengerusi Ibu Pejabat Malaysia dan Perdana Menteri Slovakia dijadwalkan hadir. Wakil EU juga dijemput. Kaspar juga berada dalam senarai jemputan, tetapi kami tidak tahu sama ada dia akan datang. Seminggu sebelum upacara perasmian, saya membuat pemeriksaan akhir di tapak. Tempat yang 11 bulan lalu adalah runtuhan berkarat kini telah bertukar menjadi kilang kereta tercanggih. Talian pemasangan dipasang dengan sempurna. Lengan robot sedang menjalani operasi percubaan. Kemudahan pengecatan berkilauan.
Pengurus tapak memberitahu saya, pekerja Slovakia benar-benar melakukan kerja yang hebat. Beliau berkata tanpa ketekunan mereka, kerja ini tidak dapat disiapkan secepat ini. Saya bertemu semula dengan jurutera berusia 45 tahun itu. Dia kini menjadi ketua pasukan pengeluaran. Dia mengetuai 20 ahli pasukan. Beliau memberitahu saya, penantian selama 7 tahun tidak sia-sia. Beliau berterima kasih kerana dapat bekerja sebagai jurutera semula. Saya memegang tangannya. Saya berkata, kami yang sepatutnya berterima kasih. Pagi 25 Jun, tapak upacara perasmian dipenuhi orang ramai. Perdana Menteri Slovakia dan menteri-menteri kabinet, pengerusi syarikat Malaysia dan eksekutif hadir. 5,000 penduduk Košice juga datang. Anehnya, Kaspar dari Biro Keselamatan Ekonomi EU juga muncul. Beliau melihat kilang itu dengan wajah tanpa ekspresi. Pengerusi syarikat Malaysia berucap. Beliau berkata, berkat dedikasi rakyat Slovakia dan sokongan kerajaan, mereka telah mencapai sesuatu yang kelihatan mustahil. Kilang ini akan menghasilkan 300,000 kereta setahun, mewujudkan 5,000 pekerjaan langsung dan 20,000 pekerjaan tidak langsung. Perdana Menteri Slovakia memberikan ucapan balasan. Beliau berkata, Malaysia memberi kami peluang, dan kami tidak melepaskan peluang itu. Beliau berkata kilang ini bukan sekadar kilang, tetapi simbol kebangkitan Slovakia. Air mata bergenang di mata Perdana Menteri. Selepas upacara memotong reben, sebaik sahaja butang operasi kilang ditekan, talian pemasangan perlahan-lahan mula bergerak. Para hadirin bertepuk tangan. Ada yang bersorak. Saya memandang Kaspar. Dia masih tanpa ekspresi, tetapi saya dapat merasakan sesuatu yang bergetar di matanya. Selepas upacara perasmian, saya berjalan sendirian mengelilingi kilang. 11 bulan yang lalu, tempat ini adalah runtuhan berkarat. Tetapi kini, ia telah menjadi tempat yang penuh harapan. Apa yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia bukan sekadar teknologi pembinaan. Ia adalah kemahuan untuk tidak berputus asa. Ia adalah semangat untuk menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Dan semangat itu membangkitkan Slovakia semula. Keesokan hari selepas upacara perasmian, saya masuk kerja di Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi. Di meja saya, terdapat dokumen daripada syarikat Malaysia. Ia adalah pelan kemasukan 12 syarikat pembekal komponen ke Slovakia. Saya terkejut apabila membuka dokumen itu. Ia menyatakan bahawa pembekal hampir dalam setiap bidang tempat duduk, tayar, kaca, komponen elektronik, komponen enjin akan datang bersama-sama. Saya segera melaporkannya kepada Menteri Marek. Saya berkata, ini bukan sekadar satu kilang, tetapi ekosistem industri keseluruhan yang datang. Marek membaca dokumen itu dengan wajah yang sukar dipercayai. Bilangan pekerja langsung setiap syarikat pembekal disenaraikan, dan apabila dijumlahkan, terdapat lebih 15,000 pekerjaan langsung. Jika termasuk pekerjaan tidak langsung, lebih 50,000 pekerjaan akan diwujudkan. Mulai Julai, syarikat-syarikat pembekal mula tiba satu persatu. Yang pertama ialah pengeluar tempat duduk. Mereka membina kilang di sebuah kampung kecil 20 km dari Košice. Yang kedua ialah syarikat tayar. Yang ketiga ialah syarikat komponen elektronik. Setiap bulan, syarikat Malaysia baru tiba dan mereka mendirikan kilang di sekitar Košice. Saya melawat Košice sekali lagi. Hanya 3 bulan yang lalu, hanya ada satu kilang, tetapi kini, kilang-kilang baru muncul di mana-mana. Terdapat 6 tapak pembinaan. Rakyat Malaysia datang beramai-ramai sekali lagi, kali ini bukan beratus-ratus, tetapi beribu-ribu. Bahasa Melayu kedengaran di jalanan Košice, dan restoran Malaysia dibuka. Saya melawat pusat pekerjaan Prešov semula. Saya bertemu dengan pengurus yang tidak dapat mencari pekerjaan 3 bulan yang lalu. Wajahnya telah berubah sepenuhnya. Beliau berkata, kini terdapat lebih banyak pekerjaan daripada orang. Syarikat-syarikat pembekal Malaysia mengeluarkan notis kekosongan setiap minggu, dan berpuluh-puluh orang bekerja setiap hari. Beliau berkata senarai penganggur yang melebihi 3,000 kini telah berkurangan kepada 800. Kereta pertama dikeluarkan dari kilang utama. Saya pergi ke Košice untuk menyaksikan detik itu. Kereta siap perlahan-lahan keluar dari talian pemasangan. Ia adalah sebuah sedan putih bersih. Pekerja Slovakia bertepuk tangan. Pengurus Malaysia bersorak. Saya menangis melihat kereta itu. Ini bukan sekadar kereta. Ia adalah simbol kebangkitan Slovakia. 100 kereta dihasilkan pada bulan pertama. 500 kereta pada bulan kedua. Melebihi 1,000 kereta pada bulan ketiga. Pengeluaran terus meningkat.
Apabila pekerja menjadi biasa dan proses stabil, kelajuan semakin pantas. Sebanyak 5,000 kereta dihasilkan di Slovakia. Penunjuk ekonomi mula berubah. Kadar pengangguran di wilayah Košice turun dari 28% kepada 15%. Penghijrahan orang muda ke luar negara berkurangan. Malah, orang yang pergi ke Jerman dan Britain mula kembali. Mereka pulang ke kampung halaman setelah mendengar berita bahawa pekerjaan telah diwujudkan. Perubahan semakin dipercepatkan. Pengeluaran tahunan kilang utama melepasi 100,000 unit. Syarikat-syarikat pembekal juga memulakan operasi sepenuhnya. Kilang tempat duduk menghasilkan 3,000 tempat duduk sehari. Kilang tayar menghasilkan 10,000 tayar sehari. Kilang komponen elektronik menghasilkan beratus-ratus ribu komponen. KDNK Slovakia mencatatkan pertumbuhan positif buat kali pertama. Pertumbuhan 2%. Memikirkan bahawa ia adalah 0,01% 2 tahun yang lalu, ia adalah satu keajaiban. Menteri Keuangan memberitahu saya, 70% daripada pertumbuhan ini datang dari industri kereta Košice. Beliau berkata ia mustahil tanpa syarikat Malaysia. Kilang utama diperbesar. Ibu pejabat Malaysia memutuskan untuk melabur tambahan, 500 juta euro lagi disuntik untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran tahunan kepada 300,000 unit. Seluruh Slovakia teruja dengan berita ini. Perdana Menteri mengadakan sidang media tergempar untuk mengucapkan terima kasih kepada syarikat Malaysia. Kerja pembesaran bermula. Syarikat pembinaan Malaysia datang lagi. Kali ini, skalanya lebih besar. Bangunan kilang kedua didirikan di sebelah kilang pertama. Ia siap dalam masa 6 bulan. Kelajuan rakyat Malaysia tidak berubah. Apabila kilang kedua beroperasi, 3,000 pekerja tambahan diupah. Kadar pengangguran di wilayah Košice turun di bawah 10%. Kini, terdapat lebih banyak notis kekosongan jawatan daripada pencari kerja. Syarikat Malaysia mula mengalami kekurangan tenaga kerja. Mereka mencari pekerja di seluruh timur Slovakia. Saya menerima laporan statistik industri kereta Eropah. Terdapat angka yang menakjubkan di dalamnya. Pengeluaran kereta Slovakia per 1,000 orang penduduk ialah 198 unit. Ini adalah nombor 1 di dunia. Lebih tinggi daripada Jerman, lebih tinggi daripada Jepun, malah lebih tinggi daripada Malaysia. Negara kecil dengan 5-4 juta penduduk ini mula menghasilkan hampir 1 juta kereta setahun. Saya membawa laporan ini kepada Menteri Marek. Marek terdiam melihat angka itu. Beliau berkata, 4 tahun yang lalu kami tidak menghasilkan apa-apa. Beliau berkata angka ini mustahil tanpa Malaysia. Saya mengangguk. Malam itu, saya memandu sendirian ke Košice. Saya teringat kali pertama saya datang ke sini pada April 1998. Ia adalah tempat yang dipenuhi dengan kilang berkarat, penganggur, dan keputusasaan. Tetapi kini ia sama sekali berbeza. Kilang-kilang menyala, dan pekerja yang selesai shift sedang berjalan pulang. Jalanan penuh dengan kehidupan. Saya bertemu semula dengan jurutera berusia 45 tahun yang saya temui 4 tahun yang lalu. Dia kini berusia 49 tahun dan telah dinaikkan pangkat menjadi penyelia pengeluaran. Beliau berkata, gajinya telah meningkat 3 kali ganda berbanding 4 tahun yang lalu. Yang paling penting, beliau berkata beliau mempunyai harga diri. Beliau berbangga kerana kereta yang dibuatnya sedang dipandu di seluruh Eropah. Beliau bertanya kepada saya, Timbalan Menteri, adakah anda fikir ia akan menjadi seperti ini 4 tahun yang lalu? Saya menjawab dengan jujur, tidak. Saya tidak sangka ia akan berubah secepat ini dan sebesar ini. Saya berkata, saya tidak pernah membayangkan bahawa negara seperti Malaysia akan melakukan ini untuk kami. Jurutera itu berkata bahawa anaknya sedang belajar kejuruteraan mekanikal di universiti. Beliau berkata anaknya mahu bekerja di kilang ini selepas tamat pengajian. 7 tahun yang lalu, anaknya mahu pergi ke Jerman. Tetapi kini, beliau mahu kekal di Slovakia. Beliau berkata anaknya tahu bahawa terdapat masa depan di sini juga. Saya berasa terharu mendengar kata-katanya. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Ia bukan sekadar kilang atau pekerjaan. Ia adalah harapan. Ia adalah kepercayaan pada masa depan. Ia adalah keyakinan bahawa kami boleh bangkit semula. Saya kembali ke ibu pejabat Kementerian Ekonomi dan duduk di meja saya. Saya melihat pemandangan malam Bratislava di luar tingkap. Ia kelihatan lebih cerah daripada 4 tahun yang lalu. Mungkin itu hanya khayalan, tetapi negara ini benar-benar menjadi lebih cerah. Saya mula menulis laporan. Ia adalah dokumen untuk Perdana Menteri. Saya meringkaskan perubahan 4 tahun selepas pelaburan syarikat Malaysia.
pengurangan kadar pengangguran, pertumbuhan KDNK, peningkatan ekspor, pengurangan penghijrahan penduduk. Semua penunjuk berubah secara positif. Tetapi, perubahan yang paling penting adalah sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Ia adalah hati rakyat. Hati yang berubah dari putus asa kepada harapan, dari pasrah kepada keyakinan. Di akhir laporan, saya menulis satu ayat. Tanpa Malaysia, negara kami pasti sudah hilang. Ini bukan keterlaluan. Ia adalah kebenaran. Slovakia benar-benar berada di ambang kepupusan. EU meninggalkan kami, Eropah membelakangi kami, dan orang muda pergi. Tetapi Malaysia datang, dan mereka bekerja bersama kami, dan mereka membangkitkan kami semula. Saya mencetak laporan itu, dan memandang keluar tingkap. Kami bukan lagi anak yang ditinggalkan oleh Eropah. Kami telah bertahan, kami berkembang, dan kami dapat mengimpikan masa depan. Semua itu adalah kerana Malaysia. Pada suatu hari, saya menerima panggilan dari Universiti Košice. Mereka menjemput saya menghadiri upacara perasmian kursus bahasa Melayu. Saya dengan senang hati menerimanya. Saya ingin tahu perubahan apa yang berlaku di Slovakia selepas kedatangan syarikat Malaysia. Pada pagi hari perasmian, apabila saya tiba di hadapan bilik kuliah, saya terkejut. Pelajar beratur di koridor. Saya diberitahu 80 orang mendaftar untuk kuota 30 orang. Apabila saya masuk ke bilik kuliah, pelajar duduk berhimpit. Terdapat juga pelajar yang berdiri di belakang. Pensyarah adalah seorang guru dari Malaysia. Beliau mula menulis huruf Jawi dan Rumi di papan hitam, dan pelajar mencatat dalam buku nota mereka. Huruf yang sama sekali berbeza daripada abjad, tetapi mata kanak-kanak itu bersinar sambil mengikutinya. Apabila guru mengajar sebutan, pelajar mengikutinya. Selamat pagi, terima kasih. Sebutan yang kekok tetapi serius. Di pertengahan kelas, seorang pelajar lelaki mengangkat tangan. Beliau berkata beliau ada soalan. Beliau bertanya, mengapa rakyat Malaysia bekerja keras sangat? Beliau berkata, rakyat Malaysia yang dilihatnya di kilang sentiasa bergerak dan berfikir tentang kerja walaupun pada waktu rehat. Beliau bertanya sama ada ia ada kaitan dengan bahasa Melayu. Guru itu berfikir sejenak dan menjawab, dalam bahasa Melayu, terdapat perkataan tekad dan usaha. Beliau menjelaskan bahawa ia bukan sekadar merujuk kepada kelajuan, tetapi sikap hidup. Beliau berkata rakyat Malaysia telah melalui zaman kesukaran, jadi budaya menjimatkan masa dan bekerja keras wujud. Pelajar mengangguk dan mencatat tekad dan usaha dalam buku nota mereka. Selepas kelas, beberapa pelajar mendekati saya. Seorang pelajar perempuan berkata beliau menonton drama Malaysia setiap hari. Beliau berkata pada mulanya beliau menonton dengan sarikata, tetapi kini beliau ingin menonton tanpa sarikata. Jadi beliau mula belajar bahasa Melayu. Beliau berkata beliau sering pergi ke restoran Malaysia dengan rakan-rakan. Beliau berkata nasi lemak pada mulanya terlalu pedas, tetapi kini beliau merinduinya jika tiada. Seorang pelajar lelaki lain berkata, beliau mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal. Beliau mahu bekerja di syarikat Malaysia selepas tamat pengajian. Beliau berkata, penyelia Malaysia di kilang tempat beliau bekerja sambilan memberitahu bahawa jika beliau tahu bahasa Melayu, kenaikan pangkat akan lebih cepat. Jadi, beliau bangun pada pukul 5 pagi setiap hari untuk belajar bahasa Melayu. Di matanya, terdapat kesungguhan. Saya bertanya kepada pelajar, bagaimana anda tahu tentang Malaysia? Seorang pelajar menjawab, pada mulanya, saya hanya tahu kilang dibuka, tetapi saya terkejut melihat cara rakyat Malaysia bekerja. Beliau berkata mereka tidak menghentikan pembinaan walaupun salji turun, dan mereka datang ke tapak sebaik sahaja Krismas. Melihat perkara itu, beliau ingin tahu tentang negara bernama Malaysia. Seorang pelajar lain mencela, minggu lepas, terdapat konsert M-pop di Bratislava, kira-kira 5.000 orang datang, dan tiket habis dijual. Beliau berkata beliau juga pergi, dan kebanyakan penonton adalah rakyat Slovakia. Semua orang menyanyi lagu itu dalam bahasa Melayu dan melambai-lambaikan lampu sorak. Pada masa itu, beliau merasakan, Malaysia kini menjadi sebahagian daripada Slovakia. Saya tidak sedar masa berlalu sambil mendengar cerita pelajar. Tiba waktu makan tengah hari, dan pelajar berkata, mari kita pergi makan. Saya bertanya, kemana? Mereka menjawab, restoran Malaysia. Saya ikut bersama. Restoran itu terletak 10 minit berjalan kaki dari universiti. Di pintu masuk tertulis nasi lemak satai dalam bahasa Melayu. Apabila saya masuk, ia penuh dengan pelajar. Pemiliknya adalah seorang wanita Malaysia dan pelayan adalah pelajar Slovakia.
Menu itu ditulis dalam bahasa Slovakia dan bahasa Melayu. Saya memesan nasi goreng. Di meja sebelah, pelajar bercakap tentang drama Malaysia. Siapa bercinta dengan siapa, dan adegan mana yang menyentuh hati, seolah-olah mereka adalah pelajar Malaysia sendiri. Di meja yang sedikit jauh, jurutera Malaysia sedang makan dengan rakan sekerja Slovakia. Bahasa mereka berbeza, tetapi gelak tawa mereka sama. Pemilik itu datang ke meja saya. Beliau menyapa saya, seolah-olah mengenali saya. Beliau berkata suaminya dihantar sebagai pengurus kilang. Pada mulanya mereka merancang untuk tinggal hanya 3 tahun dan pulang, tetapi kini mereka suka di sini dan mahu terus tinggal. Beliau berkata, rakyat Slovakia ramah, dan beliau berterima kasih kepada pelanggan yang datang ke restorannya. Wanita itu bertanya kepada saya, terima kasih kerana memilih Malaysia beberapa tahun yang lalu. Saya menggelengkan kepala. Saya menjawab, kami yang sepatutnya berterima kasih. Saya berkata, tanpa Malaysia, Slovakia masih akan menjadi runtuhan. Wanita itu tersenyum dan berkata, saling memerlukan. Saya meninggalkan restoran dan berjalan di jalanan. Poster kumpulan idola Malaysia dilekatkan di dinding bangunan. DVD drama Malaysia dipamerkan di tingkap kedai buku. Papan tanda kedai gunting rambut tertulis, potongan gaya Malaysia. Bahasa Melayu melimpah di pusat bandar Košice. Tiba-tiba saya sedar, apa yang Malaysia berikan kepada Slovakia bukan sekadar kilang. Mereka membawa budaya, mereka menanam impian, dan mereka menunjukkan dunia baru. Orang muda Slovakia kini belajar bahasa Melayu, menyanyikan lagu Malaysia, dan makan makanan Malaysia. Dan semua itu adalah semula jadi. Seorang gadis berjalan lalu memakai fashion Malaysia. Lagu Malaysia kedengaran dari bilik karaoke. Di kafe, saya mendengar pesanan kopi O dalam bahasa Melayu. Saya berhenti dan melihat sekeliling. Ini adalah perubahan sebenar. Perubahan yang tidak kelihatan dalam penunjuk ekonomi. Perubahan yang berlaku dalam hati rakyat. Dalam perjalanan pulang ke universiti, saya berfikir, apabila saya menelefon Malaysia pada tahun 1998, saya hanya memerlukan pekerjaan. Saya memerlukan kilang, dan saya memerlukan wang. Tetapi Malaysia memberikan lebih daripada itu. Mereka memberikan harapan, mereka memberikan impian, dan mereka memberikan masa depan. Dan dalam masa depan itu, negara bernama Malaysia telah mengambil tempat secara semula jadi. Lewat petang, saya kembali ke ibu pejabat Kementerian Ekonomi. Saya melaporkan kepada Menteri Marek apa yang saya lihat hari ini. 80 orang mendaftar untuk kelas bahasa Melayu, pelajar belajar bahasa Melayu melalui drama Malaysia, dan papan tanda bahasa Melayu yang melimpah di jalanan. Marek mendengar dengan wajah terkejut. Marek berkata, ini melangkaui kerjasama ekonomi semata-mata. Beliau berkata hubungan budaya telah terbentuk. Beliau berkata, Slovakia dan Malaysia kini telah menjadi rakan kongsi sejati. Saya mengangguk. Saya berkata, kami bukan sahaja berhubung secara ekonomi, tetapi juga secara hati. Malam itu, saya menulis laporan. Laporan mengenai impak budaya pelaburan syarikat Malaysia. Saya menulis bahawa perubahan budaya sama menakjubkan dengan pencapaian ekonomi. Saya melaporkan bahawa orang muda Slovakia mula mengagumi Malaysia, menerima budaya Malaysia, dan menganggap Malaysia sebagai rakan masa depan. Saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Bratislava kelihatan. Ia kelihatan jauh lebih cerah daripada beberapa tahun yang lalu. Apa yang Malaysia berikan kepada kami bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah dunia baru. Kemungkinan yang kami tidak tahu, masa depan yang kami tidak impikan, budaya yang kami tidak pernah alami. Dan semua itu telah mengubah Slovakia. Semasa Slovakia berubah, panggilan datang dari Brussels. Biro Keselamatan Ekonomi EU memberitahu bahawa mereka akan menghantar pasukan tinjauan untuk menilai keadaan ekonomi Slovakia. Saya berasa gemetar. Saya teringat lawatan yang lalu, tetapi kali ini berbeza. Sikap ketua pasukan tinjauan sama sekali berbeza daripada dahulu. Beliau memberi salam dengan hormat sebaik sahaja tiba di lapangan terbang. Beliau berkata pertumbuhan ekonomi Slovakia mendapat perhatian. Dalam mesyuarat, saya menjelaskan perubahan itu. Kadar pengangguran turun dari 28% kepada 8%. KDNK purata pertumbuhan tahunan 5%. Pegawai EU menunjukkan wajah terkejut. Keesokan harinya, kami melawat Košice. Kilang-kilang beroperasi, dan truk keluar masuk tanpa henti. Ketua pasukan tinjauan bertanya dengan perlahan, adakah Anda ingat Kaspar? Saya mengangguk. Beliau berkata, Kaspar menulis bahawa Slovakia akan muflis dalam masa 5 tahun.
Tetapi beliau berkata, beliau benar-benar salah. Semasa makan malam, Ketua Pasukan Tinjauan berkata dengan jujur, EU pernah meninggalkan Slovakia, tetapi Slovakia telah mencipta keajaiban bersama Malaysia. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Kami menerima panggilan daripada Kaspar bahawa beliau akan melawat secara pribadi. Menteri Marek bersetuju untuk bertemu. Kaspar datang bersendirian. Keangkuhan lamanya hilang. Beliau menundukkan kepala semasa memasuki ibu pejabat. Beliau berkata beliau datang untuk memohon maaf. Di bilik mesyuarat, Kaspar berkata beliau benar-benar salah. Beliau berkata beliau memandang rendah Slovakia dan mengejek Malaysia dan yakin negara ini akan gagal. Tetapi beliau berkata semua itu adalah keangkuhan. Keikhlasan terpancar di matanya. Saya membawanya ke Košice. Setibanya di sana, Kaspar melihat sekeliling. Tempat yang pernah diejeknya itu kini sama sekali berbeza. Di dalam kilang, pekerja Slovakia bekerja bersama rakyat Malaysia. Kaspar bertanya kepada seorang pekerja, "Sudah berapa lama Anda bekerja?" Pekerja itu menjawab, 5 tahun. Beliau berkata dahulu beliau menganggur selama 7 tahun, tetapi kini beliau adalah ketua pasukan. Kaspar menundukkan kepala. Saya menepuk bahunya. Saya berkata, "Yang lepas, biarlah lepas." Kaspar berjanji. Beliau berkata apabila beliau kembali ke Brussels, beliau akan memberitahu semua orang tentang kisah Slovakia. Pada waktu malam, Kaspar bertanya, "Apa yang Malaysia berikan kepada Slovakia?" Saya menjawab, "Harapan, kepercayaan bahawa kita boleh bangkit semula." Kaspar mengangguk. Beliau berkata, itulah yang tidak dapat diberikan oleh EU. Selepas Kaspar pergi, media Eropah sekali lagi memberi tumpuan kepada Slovakia. Kali ini, ia adalah pujian. Akhbar Jerman memanggil Slovakia sebagai keajaiban Eropah Timur. Media Perancis menulis bahawa model Malaysia-Slovakia perlu dipelajari. Saya berdiri di dataran ibu pejabat, melihat Bratislava. Bandar itu penuh dengan kehidupan. Menteri Marek berdiri di sebelah saya. Beliau berkata, "Kita berjaya." Saya menggelengkan kepala. Malaysia yang berjaya. Marek tersenyum dan berkata, "Kita berjaya bersama-sama." Saya teringat saat terdesak pada tahun 1998. Hari saya menelefon Malaysia. Ketika itu, ia benar-benar harapan terakhir. EU meninggalkan kami dan Eropah membelakangi kami. Tetapi Malaysia datang dan mereka mempercayai kami dan mereka mencipta keajaiban bersama-sama. Kini, Slovakia bukan lagi anak yang ditinggalkan oleh Eropah. Kami bangkit sendiri dan menjadi kisah kejayaan yang menarik perhatian dunia. Di tengah-tengah itu, terdapat Malaysia. Malaysia yang memilih keikhlasan berbanding syarat. Malaysia yang mengimpikan bersama kami. Malaysia yang kekal bersama kami sehingga akhir. Saya kembali ke meja saya dan menulis laporan terakhir. Tajuknya ialah Keajaiban Slovakia dan Malaysia. Di baris terakhir saya menulis, apa yang Malaysia berikan kepada kami bukanlah kilang, tetapi masa depan. Dan masa depan itu baru bermula. Saya belajar satu perkara. Keajaiban tidak dicipta sendirian. Slovakia bersungguh-sungguh, Malaysia mempercayai kami, dan kami menciptanya bersama-sama. Bukan syarat yang berjaya, tetapi keikhlasan, dan bukan perkiraan, tetapi kepercayaan. Kadang-kadang, cahaya yang paling terang datang pada saat yang paling gelap. Bagi kami, cahaya itu ialah Malaysia. Apabila EU membelakangi kami, apabila Eropah berputus asa, Malaysia memegang tangan kami. Jika Anda menghadapi kesukaran sekarang, ingatlah, ini mungkin permulaan, bukan penghujung. Seseorang akan mempercayai Anda. Kepercayaan itu mencipta keajaiban. Slovakia bangkit semula. Anda juga boleh.